Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitri utaqqa wa dhalika fi kulli lailah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Haji Abdul Razak, orang yang bertanggungjawab memimpin Surau Haji Saleh Pantai Dalam ini, yang berbahagia, yang meraihkan saya masa dia datang tadi, Sarjan Major Cik Mat kita, alhamdulillah. Dan anak muda tadi yang membantu kita membilalkan program tarawih kita tadi, iaitu Habib Muhammad, Ustaz Muhammad Hafifi ya. Dan yang mulia yang imamkan kita datangkan daripada Karachi, Pakistan. Baru datang ke Malaysia dalam 5 hari yang lalu, alhamdulillah. Setiap tahun beliau datang ke Malaysia, dan saya hampir setiap tahun bersama dengan beliau. Dan pada 10 malam yang terakhir, biasanya setiap tahun 10 malam yang terakhir, kami tak tidur di rumah, kami tidur di masjid, kami tidur di surau. 10 malam yang terakhir i'tikaf. I'tikaf ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan rumah kita, tinggalkan isteri kita, tinggalkan anak kita, kita tidur, kita makan, kita minum, kita beribadah, kita salat, kita berzikir di rumah Allah sallallahu alaihi wasallam yang letaknya tuan-tuan di mana-mana pun, di Kuala Lumpur ni, di Selangor dan sebagainya. Jadi bila-bila kita mengadakan program itu, Dr. Amin, namanya Dr. Amin, bersama dengan kita. Saya nak cerita tuan-tuan dan puan, apa istimewanya Dr. Amin ini? Setakat yang saya kenal, 10 malam bersama dengan saya setiap tahun tuan-tuan, yang kita mengadakan Qiyamul Lail, kita menghidupkan malam di masjid-masjid, tak tinggal di rumah, tinggalkan rumah. Saya nampak dia hampir tak tidur tuan-tuan dan puan. Saya bangun pukul 3, dia sedang membaca Al-Quran 3 pagi ni. Saya bangun pukul 5, dia sedang membaca Quran. Bangun pukul 2 pagi, dia sedang berzikir dengan rukuk, dengan sujud sampai menangis-nangis tuan-tuan. Inilah manusia yang mengimamkan kita tarawih sebentar tadi. Beliau tuan-tuan dan puan ya, lahir masa umur 2 tahun, pergi ke Saudi Arabia, 14 tahun di Saudi. Jadi bahasa Arabnya cair, Qurannya cair. Tadi tuan-tuan dan puan ya, saya bertadarus dengan beliau tadi dalam satu juzuk kita baca tadi. Tak ada satu silap, tak ada satu silap pun. Tak ada satu baris silap pun, tak ada satu huruf silap pun. Inilah Dr. Amin yang sangat-sangat tuan-tuan dan puan, Allah mendatangkan kita di Surau Haji Saleh ini. Rasa saya satu penghormatan ya. Haji Razak pun tak berjangka kita boleh dapat imam macam ini ya. Sarjan Cik Mat pun tak berjangka kita dapat imam seperti ini. Bilal kita tadi pun, saya yakin dia tak sangka mendapat imam seperti ini. Tuan-tuan tengok kualiti dia tuan-tuan. Memanglah nafas dia pendek sikit dia, tapi bersungguh-sungguh dia tuan-tuan tengok, bersungguh-sungguh dia tegankan suaranya, dia lampungkan suaranya dalam keadaan serak-seraknya. Tapi pasal apa tuan-tuan? Pasal dia mengimamkan solat, dia mengetuai solat. Bukan mengetuai membersihkan kampung, bukan mengetuai membaiki jalan, bukan dia mengetuai tuan-tuan dan puan untuk memberikan insya-Allah buku-buku kepada anak-anak kampung dan sebagainya, bukan. Tapi dia mengimamkan solat malam ini. Solat maghrib dia imam, solat isyak dia imam, solat tarawih dia imam, solat witir dia imam.
Saudara-saudara, dalam bulan Ramadan, setiap satu daripada huruf bacaan Al-Qurannya, kalau baca biasa digandakan 10 kali ganda. Waktu dalam bulan Ramadan, ada ulama kata 70 kali ganda satu huruf. Ada ulama kata 100 kali ganda. Ada ulama kata 700 kali ganda. Tuan-tuan, berapa huruf yang dibaca sejak maghrib tadi? Berapa huruf yang dibaca sejak isyak tadi? Berapa huruf yang dibaca dalam tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat tadi? Allah, sayang kalau ada suami tak datang, sayang kalau ada isteri tak datang, sayang kalau ada anak muda tak datang, sayang kalau ada anak teruna tak datang, sayang kalau ada anak dara tak datang, sayang kalau ada jiran yang paling hampir dengan surau Haji Saleh ini tak datang. Sayang, tuan-tuan, sayang. Kesempatan ini berlaku pada malam ini saja, tuan-tuan. Tidak berlaku, mungkin tidak berlaku tahun depan, mungkin tidak berlaku lagi 10 tahun yang akan datang. Seorang yang hafaz Quran tinggal di Mekah 14 tahun dengan imalan ibadatnya yang saya tengok amal-amal ibadatnya, tak tidur tuan-tuan, beramal tiap-tiap malam, 10 malam yang terakhir, rukuknya, sujudnya, tangisnya. Ini Dr. Amin, Syekh Dr. Amin. Jadi tuan-tuan, ya, Syekh Dr. Amin ini datang, dia ada madrasah. Madrasah dia dihuni oleh anak yatim dan orang fakir miskin di Karachi. Dia bertanggungjawab menghidupkan anak-anak itu. Dia bertanggungjawab menghidupkan madrasah itu. Maka dia didatangkan oleh pengurusi madrasah untuk datang ke sini tiap-tiap tahun, nak dapatkan sedikit ihsan daripada teman-teman di sini. Sedikit ihsan. Bantulah anak yatim ini. Dan saya, tuan-tuan, saya memilih teman-teman yang datang daripada Bangladesh ke, daripada Pakistan ke, tuan-tuan, daripada Afghanistan, saya pilih, tuan-tuan, saya pilih. Tapi yang ini sudah beberapa tahun bersama dengan saya, sudah hidup dengan saya paling tidak 1 tahun 10 malam, 10 malam, 10 malam. Apa yang saya saksikan 10 malam macam tak tidur di malam-malam yang terakhir, tuan-tuan, dengan ibadah. Saya yakin dia mendoakan umat Islam seluruhnya. Tadi doakan Palestin, dia doakan orang di Gaza, didoakan orang ni di kampung ni, ni Pantai Dalam ni. Tuan-tuan didoakan, yang datang didoakan, yang tak datang didoakan, yang muda didoakan, yang tua didoakan, laki-laki didoakan, perempuan didoakan oleh manusia ni, tuan-tuan. Seperti ini, tuan-tuan. Manusia yang seperti ini mendoakan kita. Bukan orang-orang munafik mendoakan kita. Bukan orang yang kufur kepada Allah mendoakan kita. Bukan orang yang sangat dengan dosa mendoakan kita. Inilah, tuan-tuan, kena fikir. Tapi satu perkara yang saya seronok tengok tempat ni, tuan-tuan. Tahun lepas saya datang, kan Haji Razak, tahun lepas saya datang. Saya ni rindu beberapa perkara. Tuan-tuan, rindu nak makan tadi. Kata tuan-tuan, rindu nak makan masakan macam tuan-tuan masak tadi. Ayam tu, tuan-tuan, masak lemak tadi, masak lemak ayam. Saya ialah tak berapa nak makan ayam, tapi saya makan kuah dia punya sedapnya. Rindu nak makan masak lemak ayam, saya dapatkan. Rindu, tuan-tuan, rindu nak makan kuih akak. Kuih akak, saya dapat makan kuih akak di sini. Rindu nak makan, apa namanya tu? Apam ke? Apa? Yang bawahnya ada tadi tu. Bukan tepung pelita, tu yang putu piring. Saya dah kata tadi pada Haji Razak, saya makan putu piring ni masa budak-budak dulu. Lepas tu saya tak makan, dah tak jumpa dah putu piring. Saya rindu nak makan putu piring, ada di surau Haji Saleh. Tapi satu rindu yang saya tak nampak, tuan-tuan. Tapi surau ini mengubat rindu saya. Apa dia? Hampir setiap malam saya bersyarah ni. Hampir setiap malam. Malam tadi, tuan-tuan, di jalan kebun. Jalan kebun. Bukan dekat, tuan-tuan. Jauh, tuan-tuan, jalan kebun. Daripada rumah saya sebenarnya dekat 1 jam pergi jalan kebun tu. Saudara-saudara, apa yang saya sebut, tuan-tuan, saya rindu nak tengok. Begitu ramai yang datang. Saya rindu nak tengok anak-anak muda yang sudah akil balik datang. Rindu tak ada, tuan-tuan. Tapi rindu saya terubat di surau ini. Pasal saya tengok banyak anak-anak kecil, anak-anak muda ada di surau ini. Terubat rindu saya, tuan-tuan. Rindu nak makan dah ada, rindu nak minum dah ada, rindu nak tengok anak muda di rumah Allah.
Ni surau Haji Saleh jawab rindu saya itu. Terima kasihlah pada Haji Razak, terima kasih pada Sarjan Major Cik Mat ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada puan-puan ni. Ramai kira-kira tuan-tuan di peringkat surau dengan hujan yang lebat tadi, orang perempuan yang ada ni pada saya kelas A tuan-tuan. Ini kelas A. Alhamdulillah, bagus. Okey, apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan? Saya nak cerita malam ni sikit saja. Saya pun tak mau panjang-panjang Saya akan bawa tuan-tuan ni sampai ke 10 20 gitu boleh? 10-20 tahan. Berapa tahan sampai 10-20? Boleh? Oh, ya ke? Ya ke? Anak-anak boleh tahan sampai 10-20? Oh. Okey. Apa yang saya nak cerita ni? Allah bagi kita satu hadiah. Hadiah yang tak ada tolok bandingnya. You can never translate the hadiah in terms of dollar and cent. Tak boleh translate, tak boleh convert kepada ringgit dan sen. Allah dah bagi kita satu hadiah tuan-tuan. Dah masuk malam yang ke-6. Malam yang ke-6 malam. Malam yang ke-7. Malam yang ke-berapa ni? 7 ke-6. Malam yang ke. Allah dah bagi kita tuan-tuan malam yang ke-7, malam yang satu hadiah Allah bagi kepada kita. Dan hadiah ini tukarannya matahari sebelah pun tak boleh tukar, bulan sebelah pun tak boleh tukar. Tak boleh. Segala ada makhluk yang ada di dasar laut, yang ada pun tak boleh tukar. Segala emas, segala lumbung-lumbung satu dunia ni tak boleh tukar dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Satu gift, satu hadiah yang Allah beri kepada kita. Apa hadiahnya tuan-tuan? Hadiahnya ialah puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saya nak sebut tuan-tuan, Ramadan disebut sebagai Sayyidul Syuhur. Ramadan ini adalah merupakan penghulu segala bulan. Apa dia tuan? Apa anak-anak bulan Ramadan ni apa dia? Anak-anak ni pun bulan Ramadan ni apa dia? Penghulu segala bulan. Apa perempuan bulan Ramadan ini? Penghulu segala bulan. Artinya ketua segala bulan, 12 bulan itu bulan Ramadan. Satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, para sahabat itu, para sahabat Nabi itu tuan-tuan puan, bila cerita tentang Ramadan ni, apa dia kata? Dia dah puasa bulan Ramadan ni sampai 30 hari. Dia dah puasa sampai 30 hari. Puasa dia bukan macam puasa kita tuan-tuan. Cara dia bukan macam cara kita. Sembahyang dia bukan macam kita tuan-tuan. Dia punya nangis bukan macam kita. Dia punya tahajud bukan macam kita. Dia punya doa macam kita. Tak hebat nanti saya cerita macam mana sahabat-sahabat sembahyang dalam bulan Ramadan dan tidak Ramadan, terutamanya dalam bulan Ramadan. Saudara-saudara, saya nak sebut mereka memberikan segala-galanya. Mereka ada di dalam bulan Ramadan. Masa mereka berikan yang terbaik, duit ringgit mereka berikan yang terbaik, tenaga mereka berikan yang terbaik, fikir mereka berikan yang terbaik, komitmen mereka yang berikan terbaik kepada bulan yang namanya Sayyidul Syuhur, bulan yang dinamakan penghulu segala bulan. Pasal apa tuan-tuan puan? Pasal itu, sebab itulah sahabat-sahabat bila dah puasa 30 hari, apa dia kata tuan-tuan? Ya Rasulullah, dia kata, kalau boleh aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sarjan Cik Mat, apa kata sahabat? Kalau boleh aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku nak minta kepada Allah. Apa dia? Dia nak minta kalau boleh 11 bulan yang lain itu semuanya Ramadan. Tuan-tuan cuba bayangkan, sahabat Rasulullah minta kalau boleh 11 bulan yang lain. Dia 12 bulan 1 tahun, 1 bulan itu Ramadan. Sahabat-sahabat nak minta kepada Allah kalau boleh 11 bulan yang lain itu semuanya Ramadan. Semuanya Ramadan. Muharram Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir Ramadan, semuanya Ramadan. Semua 11 bulan yang lain itu Ramadan. Sebab mereka faham arti Ramadan. Mereka tahu fadilat Ramadan. They know the virtues of Ramadan. Dia tahu kehebatan Ramadan.
Dia tahu macam mana amalan Ramadan. Dia tahu macam mana ganjaran Ramadan. Apa ganjaran Ramadan? Pertama, tuan-tuan, ganjaran Ramadan, kalau tuan buka dalam hadis, buka dalam Quran, terutamanya hadis, paling tidaknya ada 3-4 perkara tentang hebatnya Ramadan. Nanti saya nak bagi tahu dan saya nak kaitkan dengan kehidupan keluarga anak-anak kita. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, Ramadan itu adalah satu bulan. Dalam bulan Ramadan itu insya-Allah turunnya Al-Quran. Saya baca ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Saya baca, itulah bulan diturunkan Al-Quran. Perempuan saya nak sebut. Saya nak sebut ni perempuan fikir. Dalam dunia ni ada 2 negeri yang menghasilkan penghafaz Quran yang paling ramai. Dalam dunia ni, Cik Mat, dalam dunia ni ada 2 negeri yang mempunyai bilangan penghafaz Quran yang paling ramai. Agak-agak negeri mana tu? Agak-agak. Nombor 1 negeri mana? Agak-agak mana? Hah? Kedah. Mana dunia. Ha? Malaysia. Macam mana? Tak dengar saya, tak dengar. Apa dia kata? Ha? India. Indonesia. Oh, jauh tu. Tengok ni. Mak tadi jawab 3-4 soalan, 3-4 negeri, 1 pun tak betul. Meloncat daripada mulut anak kita, Palestin. Negara yang paling banyak sekali menghasilkan penghafaz Al-Quran hingga hari ini ialah Palestin. Allah, tengok tu. Tengok tu. Haji Razak juga yang ingat. Orang lain tak ingat, Haji tak ingat. Masuk meja saja Cik Mat pun tak apa nak ingat. Okey. Negara yang kedua ialah teka-teka ni, Libya. Nombor 1 Palestin. This is the number of hufaz in the world. The number of hufaz, bilangan penghafaz Quran yang paling ramai dalam negara-negara dalam dunia ini. Ada 2 negara yang saya nak sebut. Pertama ialah Palestin, kedua ialah Libya. Okey. Di Palestin, budak-budak menghafaz Quran ni mula umur 3 tahun. 3 tahun, Cik Mat, 3 tahun. Anak kita 3 tahun buat apa? Susu lagi, tuan-tuan dan tuan. Sambil berjalan, sambil gigit putih susu tu dengan botol ni tu anak kita. Tapi di Palestin sudah mula buka Quran, sudah mula menghafaz, mengenal huruf Al-Quran, sudah mula nak hafaz Al-Quran. 5 tahun, 6 tahun, budak Palestin yang kena bunuh, tuan-tuan. Bangunan runtuh, dia mati, kena tembak, dia mati, kena bom, dia mati. Ni sekarang ni. Saudara, yang berumur 5-6 tahun yang mati itu kebanyakannya penghafaz Al-Quran. Macam-macam cerita tuan-tuan tengok ya. Ada yang jasadnya tak keput-keput sampai sekarang. Macam-macam cerita. Wallahualam. Tapi apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, penghafaz Quran yang muda ni, katakanlah 6-7 tahun, 6-7 tahun, 8 tahun ni, bimbing pula penghafaz nak menghafaz Quran. Yang baru hafaz 10 tahun, yang ni atas ni, yang dah hafaz Quran, bimbing. Sebab dia hendak mereka hafaz Quran ni dalam keadaan tengok mak terbunuh semalam. Mereka hafaz Quran ni tengok dalam jiran tetangga, tuan-tuan, mati 20 orang sekali mati. Sekali mati kena bom daripada Israel. Tak ada makanan, tuan-tuan, tak ada makanan. Hari ni kata tuan tengok, nak turun, tuan-tuan, nak turun. Makanan nak turun. Israel boleh tembak makanan tu, tuan-tuan. Cuba tuan bayangkan. Api tak boleh, elektrik tak boleh, bagi makan tak boleh, semuanya tak boleh. Nak telefon tak boleh, semuanya tak boleh. Hospital mereka bom, anak-anak mereka bom, anak kecil mereka bom, ibu-ibu yang mengandung mati, tuan-tuan, mereka bom. Dalam pada itu kita menghasilkan penghafaz Quran yang terramai di dunia. Di Malaysia termasuk di dalam tempatan dalam ni. Apa yang tak ada, tuan-tuan? Apa yang tak ada? Rumah ada, kereta ada, motosikal ada, basikal ada, kerja ada, gaji ada, makan ada, minum ada, air ada, api ada, kipas ada, aircon ada. Tapi anak kita tak boleh baca Quran.
Bayang. What I am gearing at is, begitulah Allah beri kepada kita dibandingkan dengan orang di Palestin. Anak kita tak boleh baca Quran. Bukan anak kita, mak dia tak boleh baca Quran, bapak dia tak boleh baca Quran. Macam mana? Macam mana Sarjan Chapman? Dalam keadaan yang saya sebut tuan-tuan, di Palestin begitu tuan-tuan, hari-hari tengok kematian, hari-hari tengok bangunan runtuh, hari-hari tengok hospital dibom, hari-hari tengok orang mati di hadapan kita. Mereka menghasilkan penghafaz Al-Quran yang paling ramai dalam dunia. Kenapa di Pantai Dalam tak boleh menghasilkan begitu? Kita ada semua. Kita ada semua di Pantai Dalam ni. Apa yang tak ada tuan-tuan? Apa yang tak ada? Yang tak ada ialah kita tak tahu hebatnya Al-Quran. Yang ada ialah bapa kita tak ajar kita tentang Al-Quran. Yang ada ialah mak kita tak cerita tentang kehebatan Al-Quran. Yang ada ialah bapa kita tak tunjuk dia baca Quran. Yang ada ialah mak kita bangun pagi buat air, bangun pagi buat makanan, hantar anak pergi sekolah, ambil anak pergi sekolah. Tuan-tuan, dalam seminggu anak tak tengok mak pegang Quran. Dalam sebulan anak tak tengok mak pegang Quran. Dalam setahun anak tak tengok bapa pegang Al-Quran. Macam mana anak nak menghafaz Al-Quran? Inilah tuan-tuan yang kita kena fikir malam ini. Kita fikir dalam bulan Ramadan ini. Saya agak tuan-tuan. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh mati kalau Al-Quran tak dibawa bersama. Tuan-tuan tak boleh menghadap malaikat maut kalau Al-Quran tidak dibawa bersama. Tuan-tuan tidak boleh mati, dicabut nyawa kita, mati dalam husnul khatimah kalau Al-Quran tidak ada di dada kita. Saudara, saya haraplah malam ini, malam ini tak lama lagi nuzul Quran. Berapa hari bulan nuzul Quran? Berapa Ramadan? 17 Ramadan. Besok dah 7 Ramadan, tinggal 10 hari lagi nuzul Quran. Apa arti nuzul Quran? Kita tak pegang Quran. Apa arti nuzul Quran? Kita tak baca Quran. Apa arti nuzul Quran? Kita tak menghayati Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Keluarga tak pandai Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Kita tidak memahami Al-Quran. Apa arti Quran? Kita tak hidupkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kita tak menghayati Al-Quran. Apa itu Quran? Quran tidak ada dalam kepala, Quran tidak ada hati. Apa itu Al-Quran? Perangai kita tidak seperti yang dikendaki oleh Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, saya nak appeal pada diri saya. Saudara, dalam hidup ni beberapa perkara yang tak boleh tinggal. Makan boleh tinggal, minum boleh tinggal, kan? Kita teringat hujung-hujung nanti hari raya, lepas raya nak bawa anak-anak ke Langkawi, itu pun boleh tinggal. Nak makan rojak petang besok boleh tinggal. Nak makan kuih tiaw besok boleh tinggal. Nak pergi makan dekat kedai-kedai sini mana kat kedai tom yum tepi ni, tom yum, kedai tom yum. Nak makan pataya boleh tinggal. Nak makan paprik boleh tinggal. Tapi Al-Quran tak boleh tinggal. Al-Quran tak boleh tinggal. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Al-Quran tak boleh tinggal sebab pertama, saudara, tuan-tuan besok masuk kubur, masuk tuan-tuan ke kubur, anak yang akhir sekali menghantar kita ke kubur, meninggalkan kubur. Tak ada orang tunggu kubur. Cik Mat mati besok, Cik Mat, tak ada orang nak tunggu kubur. Habis dia ke bumi, anak balik, adik balik, kakak balik, kawan-kawan balik, kawan polis balik, sarjan balik, kopral balik, lans kopral balik, konstable balik, semuanya balik. Bila yang terakhir melangkah 7 langkah meninggalkan kubur, maka turunlah. Siapa turun tuan-tuan? Siapa turun? Siapa turun dek? Siapa turun? Bukan Nabi. Bagus ni tuan, bagus ni. Maknya tak agak-agak nak jawab. Anak jawab terus. Muka nakir akan turun. Tuan-tuan, muka nakir akan turun. Saya tak bercadang nak berikan soalan-soalan, nak jawapan ni, tapi 1-2 saya berikan. Muka nakir turun menanyakan soalan-soalan kepada orang yang baru meninggal dunia, yang masih dibalut dengan kain kafan,
Dia baru sedar tuan-tuan, baru dia dah mati. Dia tak sedar lagi dia dah mati. Masa dipukul dia tak sedar dia mati. Masa dia sembahyang dia tak sedar dia mati. Masa dia mandikan dia tak sedar dia mati. Bila dah mencecah tanah dalam kubur tuan-tuan, segelap-gelapnya. Tak ada isteri, tak ada anak, tak ada adik, tak ada abang, tak ada jiran, tak ada Haji Razak, tak ada Cik Mat pun tak ada siapa pun tak ada. Saudara anak kita tak bersama dengan kita. Tuan-tuan cuba bayangkan. You see, can you imagine the kind of loneliness, the kind of isolatedness? Tak ada siapa boleh tolong kita. Turun dua malaikat menanyakan soalan antaranya, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Saudara, kalau tak boleh jawab, bukan nakir nak pukul kita. Masa bukan makin nak pukul kita tuan-tuan, ada benda yang datang menjadi perisai. Ada benda yang datang tuan-tuan, tempat yang nak dipukul itu dia memperisaikan kita daripada dipukul. Siapa yang jadi perisai itu? Siapa tuan-tuan? Pula Al-Quran. Al-Quran, Cik Mat. Cik Mat besok nak dipukul tuan-tuan, Marrabbuka tak boleh jawab, terkebel-kebel tak boleh jawab. Tempat yang nak dipukul, siapa yang datang? Al-Quran datang tuan-tuan, bentengkan kita supaya kita tidak dipukul. Al-Quran. Perempuan, Al-Quran. Perempuan akan dipukul, Hasan Ali akan dipukul. Bukan akhir akan pukul. Sekali pukul, ribu-ribu kilometer terperosok jasad kita. Tapi masa dipukul, Al-Quran datang. Al-Quran selamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, habis kita dikubur, sampai satu ketika kita dibangunkan daripada kubur. Kita dibangunkan daripada kubur. Kita menuju ke mana? Bangun daripada kubur. Dah kiamat, orang dalam kubur semua sekali bangun balik semua. Menuju ke mana? Padang mahsyar. Tuan-tuan akan menuju kepada mahsyar, saya akan menuju kepada mahsyar, Afifi akan menuju kepada mahsyar, Haji Razak menuju kepada mahsyar, Cik Mat akan menuju kepada mahsyar. Perempuan yang masakkan kami tadi menuju kepada mahsyar. Yang masak tapi makan, tak masak tapi makan saja pun menuju pada mahsyar. Saudara, di pada mahsyar, selain daripada Nabi Muhammad bagi syafaat, Quran bagi syafaat. Quran, apa syafaat artinya? Menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Quran. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu sikit. Ini adalah sebabnya kenapa orang-orang Palestin, orang Libya yang menjadi nombor satu, nombor dua dalam dunia, yang paling ramai sekali menghafaz Quran. Sebab dia tahu nilai Al-Quran di akhirat nanti. Dia tahu tuan-tuan, orang Palestin, orang Libya faham nilai Al-Quran di padang mahsyar. Apa dia? Di padang mahsyar nanti, selain daripada syafaat Nabi Muhammad, Al-Quran bagi syafaat. Al-Quran menyelamatkan kita. 10 orang penghafaz Quran dalam keluarga kita. 10 orang. Satu orang penghafaz Quran. Saya tak tahulah tuan-tuan ada keluarga yang menghafaz Quran atau tidak. Satu orang yang menghafaz Quran dalam keluarga, satu anak yang menghafaz Quran dalam keluarga kita, satu orang boleh menyelamatkan 10 orang yang sudah ditentukan masuk neraka. Saudara, penghafaz Quran can help out 10 people who are destined to become people of fire. Manusia 10 orang yang sudah dikhususkan untuk menjadi ahli neraka. Tetapi kalau kita ada adik hafaz Quran, ada anak hafaz Quran, anak lelaki hafaz Quran, anak perempuan hafaz Quran, anak yang hafaz Quran ini menyelamatkan bagi syafaat, menyelamatkan 10 orang yang sudah dikhaskan masuk neraka, dijadikan mereka manusia syurga oleh anak yang hafaz Al-Quran. Saudara, sebab itu saya harap dengan Ramadan ini, saya yakin tuan-tuan, minta maaf saya sebut ni, ada di antara kita yang tak buka Al-Quran lagi hari yang ke-7. Ada di antara kita yang tak baca Al-Quran lagi hari yang ke-7 ni.
Ada dan kita tak intai lagi mashaf Al-Quran hari yang ke-7 ini. Ada antara kita lagi tak buka satu muka pun Al-Quran dah hari yang ke-7 ini. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Macam mana? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, saya harap tuan-tuan, saya harap saudara. Kau apa dah ni? 10.15. Tambah sikit lagi. Boleh? Boleh kan? Haji Razak boleh? Orang lain tak apa. Haji Razak boleh kan? Perempuan boleh kan? Saya tambah 10 minit. Boleh 10 minit? Tahan? Detik? Okay. Nombor 2 saya nak sebut. Tadi Al-Quran. Nombor 2 tuan-tuan, Ramadan ini menyediakan kita untuk pergi ke syurga. Dan siapa yang melakukan ibadat Ramadan ini mengikut cara Nabi Muhammad melakukannya, tuan-tuan akan dibawa oleh malaikat menuju satu pintu syurga. Apa nama pintu syurga tu? Apa nama pintu syurga tu? Bukan Firdaus. Orang yang berpuasa ini ada pintu syurga khas. Nama pintu syurga itu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Siapa yang berpuasa, puasanya diterima oleh Allah sebab puasanya mengikut puasa Nabi Muhammad SAW. Besok mati di akhirat, setelah dihisab, malaikat akan bawa mereka dengan hormat menuju ke pintu syurga. Nama pintu syurga itu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, pintu syurga yang dikhaskan khusus kepada mereka yang berpuasa, dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk aja mereka tuan, masuk aja semuanya potensi mereka yang nak masuk Ar-Rayyan, termasuk orang partai dalam ni masuk Ar-Rayyan. Puasanya bagus, sahurnya bagus, puasa siangnya bagus, amalannya bagus, Qurannya bagus, qiyamul lailnya bagus. Dekat sini ada qiyamul lail nanti 6 hari bulan dia. 6 hari bulan tuan, 6 hari bulan kan? Betul. 6 hari bulan ada qiyamul lail tuan. Qiyamul lail ni qiyamul lail. Saya tak salah, saya dah ada 10 tempat saya akan pimpin qiyamul lail. Apa yang saya buat tuan-tuan, saya pimpin. Yang pertama pukul 4 pagi sembahyang tasbih namanya. Yang kedua sembahyang taubat. Yang ketiga sembahyang hajat. Yang keempat zikir munajat. Yang kelima kita menangis meraung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pasal dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan nak dengar macam mana bunyi tuan-tuan? Pukul 4 pagi zikir kita nanti nama zikir munajat. Macam mana bunyi zikir munajat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ikut ramai-ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Kuat lagi. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan akan dengar pukul 4 pagi zikir itu. Bayangkan pukul 4 pagi burung-burung pun tak terbang, ikan-ikan di air pun tidur tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan ya, embun-embun yang turun pada pagi-pagi pukul 4 pagi.
kita melakukan zikir kebesaran Allah, rangkaian-rangkaian zikir namanya zikir munajat. Masya Allah. Saya harap 6 hari bulan besok tuan-tuan, tuan-tuan jangan tidak hadir, tuan-tuan hadir. Minta isteri hadir, minta suami hadir, minta anak hadir. Paksa anak-anak kita datang ke surau Haji Saleh ini, Pantai Dalam ini, untuk kita berqiyamul lail. Saudara-saudara, qiyamul lail ini adalah ibadat puncak. Qiyamul lail adalah merupakan salah satu ibadah puncak kepada Ramadan. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Sallu bil lail walau raka'ah." Sembahyang malamlah kamu, sembahyang tahajudlah kamu, walaupun kamu lakukan setakat 1 rakaat. Buat walaupun 1 rakaat. Bila Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi berhijrah daripada mana ke mana? Daripada mana ke mana Nabi berhijrah? Daripada Mekah ke Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi masih berada di atas unta, masih berada di atas kudanya. Pertama kali tuan-tuan, Nabi melihat orang-orang Ansar, orang Madinah bergabung dengan orang Muhajirin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi memandang mereka daripada atas kudanya, atas untanya. Apa Nabi kata? "Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Apa dia kata Nabi tuan? Kepada orang Mekah, orang Madinah, sembahyang malamlah kamu, qiyamul laillah kamu, tahajudlah kamu, dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak, masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Qiyamul lail, syurga. Tahajud, syurga. Sembahyang witir, syurga. Sembahyang sunat, taubat, syurga. Sembahyang hajat, syurga. Saya harap di Pantai Dalam bagi tahu suami kita, kita faham agak-agaknya, isteri datang, suami tak datang dalam majlis ini. Pasal kita tengok proportion antara perempuan dengan lelaki-lelaki, perempuan lebih ramai daripada lelaki-lelaki ni. Minus anak-anak kita ni, minus anak-anak kita ni. Artinya saya fikir, isteri datang, suami tak datang. Tentang cuba bayangkan sedihnya hati anak-anak. Tengok mak datang, ayah ketua keluarga tak datang. Tengok mak berterawih, ayah tidak berterawih. Tengok anak tuan-tuan, mak bagi salam ikut imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada bapa di situ. Tak ada muka bapa di situ, muka mak yang ada di belakang. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Saban tahun kita qiyamul lail, saban tahun kita berpuasa, beginilah caranya. Ya? Kita puasa juga, gagal sembahyang juga. Puasa juga, tak ke masjid juga. Puasa juga, tak ke surau juga. Puasa juga tuan-tuan, sudah banyak kita tinggal amalan, tak baca Quran juga. Puasa juga tuan-tuan puan, tak berzikir juga. Puasa juga, tak berdoa juga. Yang pentingnya puasa juga, perangai tak berubah juga. Dalam rumah tangga bapa kita tuan-tuan asyik terdik mak, asyik tengking mak. Dah kahwin 30 tahun masih menengking mak, masih menengking anak. Bapa tu panas baran tuan-tuan. Dah puasa begitu lama tapi panas baran tak hilang-hilang. Pasal puasanya adalah puasa adat, bukan puasa ibadat. Puasa menunaikan kerana orang puasa, dia puasa, tapi dia tak tahu apa puasa, apa fadilat puasa, apa Quran kata puasa, apa hadis kata puasa, macam mana Nabi berpuasa, dia tak tahu. Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, saya pesan yang akhirnya tuan-tuan, yang akhirnya saya nak meninggalkan 3 pesan. 10.23 sekarang dah, Cik Mat, 10.23 jam saya. Ajar tak, saya nak tinggalkan 3 pesan. Perempuan, saya nak tinggalkan 3 pesan. Pertama, kita baru masuk minggu yang ketiga, yang pertama Ramadan. Ada 3 minggu lagi tuan-tuan, ada 3 minggu lagi. Okey, apa nak buat? Saya harap sebagai bapa-bapa, sebagai mak-mak, tunjuk satu contoh macam mana sepatutnya kita menghayati Ramadan. Contoh, jangan izinkan anak kita tidak bersahur. Bersahur walau seteguk air, kerana itu berkat.
Jangan tak bersahur, tarik kaki dia sahur. Sebab sahur itu barakah. Saya boleh cerita sahur ni 1 jam tuan-tuan ni, tapi bukan itulah tajuk yang saya dapat. Tetapi cukup tak? Sahur itu barakah. Cukup tak? Nombor 2 tuan-tuan puan, saya harap masa Ramadan ni jangan tinggal surau Haji Salim. Cik Mat, jangan tinggal surau dia. Cik Mat tadi bagi tahu saya tanya tadi, dah pencet ke? Oh dah pencet, dia kata. Dia pencet awal. Polis dia pencet awal. Patut 55, 53 tahun pencet. Betul? Pasal apa dia kata? Cukuplah, saya nak mempuakan duduk sini dengan ibadah. Hebat tak tuan-tuan? Gaji sarjana media ni banyak tuan-tuan, besar gaji dia. Tapi dia tak pandang gaji itu. Dia nak pandang pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Serius tuan-tuan, serius. Serius. Jadi, yang kedua tuan-tuan puan, saya harap yang kedua, yang pertama tadi tuan-tuan saya dah sebut, yang kedua insya-Allah jangan tinggal surau Haji Salim. Subuh di sini, zuhud yang sudah pencet macam cemat. Zuhur di sini, asar di sini, maghrib di sini, isyak di sini, dan subuh di sini. Bagi yang bekerja, pastikan subuh di sini, subuh di sini. Paksa tu tak paksa. Biar suami kita marah. Bang, Dr. Hasan pesan tadi, subuh turun surau, subuh turun surau. Biar dia marah, tak apa. Engkau pandai-pandai, Engkau lah turun, pasal apa aku nak turun? Engkau lah turun ke surau. Biar dia kata begitu tuan, biar dia kata. Biar dia letak tangan kat kita pun tak apa. Tapi kita hendak tangan yang letak kepada kita tu, tangan itulah, sabarnya kita itulah yang membuka pintu syurga kepada kita. Nombor 3 sesuatu yang saya nak sebut insya-Allah dalam bulan Ramadan ni. Saya harap sangat tuan-tuan, saya ulang balik. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Hari-hari mesti baca. It is a matter of must. You must read Quran. Mesti. Apa arti puasa tak ada Al-Quran? Padahal 17 hari bulan Ramadan akan turun Al-Quran, turunkan dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Jangan rumah yang tak dibacakan Al-Quran dalam hadis Cik Mat, rumah yang tak dibacakan Al-Quran perempuan, rumah itu adalah kubur. Hadis Nabi Muhammad. Rumah yang tak dibacakan Al-Quran, rumah itu adalah graveyard. Rumah itu adalah kubur. Jadi penghuni rumah itu adalah mayat-mayat sebenarnya. Oh tuan-tuan. Nombor 4 tuan-tuan, insya-Allah ya. Saudara, ingatkan anak-anak kita ni. Mak dan ayah terutama tuan-tuan kena mainkan peranan sebagai ayah yang real ayah. Ayah yang mempunyai kuasa-kuasa yang ada pada ayah. Tuan-tuan mesti gunakan kuasa-kuasa ini untuk menentukan anak-anak dalam bulan Ramadan 30 hari ini. Anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang soleh. Saya agak betul, tak boleh. Anak yang tak semayang tak boleh hadir kat rumah. Anak yang derhaka kepada mak bapak tak boleh hadir kat rumah. Anak yang tak nak datang ke surau ni Haji Saleh ni tak boleh hadir di rumah. Anak-anak yang main-main pagi petang siang malam tak boleh hadir di rumah. Anak-anak yang tuan-tuan isap kecil-kecil dah isap rokok tak boleh hadir di rumah. Anak-anak yang kecil yang terlibat tuan-tuan, terlibat menghidu gam tak boleh duduk di rumah. Ada kat sini tuan-tuan, saya tahu. Tak payah bagi tahu saya pun saya tahu berapa dahsyatnya tuan-tuan hal anak-anak kita di sini yang cenderung kepada dadah dan sebagainya. Di sinilah antara pusatnya. Dan yang akhir tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mari kita jadikan Ramadan ini bapa bertaubat, mak bertaubat, anak bertaubat, anak perempuan bertaubat, anak laki-laki bertaubat, seluruhnya mesti bertaubat akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Bila lagi nak taubat? Ramadan itu, Ramadan ni. Bangun pagi bertaubat, masa sahur bertaubat, masa buka bertaubat. Tuan-tuan tengok doa-doa dalam Ramadan ni semuanya menjurus kepada mengampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Seluruhnya tuan-tuan tengok semua doa-doa ni adalah syurga, syurga, neraka, neraka, syurga, syurga, neraka, neraka. Semua doa ini adalah tuan-tuan dekif apa bendanya? Hadiah-hadiah Allah, hadiah-hadiah Allah, hadiah-hadiah Allah. Dan tuan-tuan dan puan, ayat yang selalu dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya di akhir Ramadan nanti semuanya, perempuan jadi orang yang bertakwa, suami jadi bertakwa, isteri bertakwa, anak kecil bertakwa, anak muda bertakwa, anak remaja bertakwa, orang yang kecil bertakwa, orang yang masih bekerja bertakwa, jiran-jiran kita di sini bertakwa, dan ada kilang memproses manusia bertakwa. Nama kilang itu ialah Surau Haji Saleh, Pantai Dalam, Kuala Lumpur, insyaAllah. Cukup sekali itu tuan-tuan. Saya nak bagi tahu saja. Di luar tuan-tuan dan puan, di luar tu tengok ada buku, ada kawan saya, Cik Muhammad namanya, ada 3 buku ni tuan-tuan. Buku ni saya tulis buku ni. Saya harap buku ni menjadi rujukan keluarga. Tuan-tuan kena dapatkan buku ni. Tuan-tuan dapatkan buku ni dengan sendirinya. Buku ini digunakan untuk membantu membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dapatkan insya-Allah. Keluar nanti tuan-tuan dapatkan ni. Dapatkan yang hijau ni. Nama dia Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan baca, tuan-tuan baca. Saya harap tuan-tuan baca, tuan-tuan baca, tuan-tuan baca. Saya harap tuan-tuan baca. Bacalah tuan-tuan. Baca macam mana caranya kita mati bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti. Perkataan yang terakhir keluar daripada mulut kita, apa perkataannya tuan-tuan? Untuk mati Husnul Khatimah ni, apa perkataannya? La ilaha illallah. Mati manusia itu kalimat akhirnya la ilaha illallah. Allah wajibkan syurga kepada mereka. Tuan-tuan baca. Saya tak mau ulang, tak, tuan-tuan baca. Dan di sana nanti ada borang, bukan simple je. Nama, nombor telefon, nama, nombor telefon. Kalau nak tulis, tuan-tuan tulis. Dalam 4-5 hari saya akan bagi tuan-tuan ilmu berkenaan dengan apa dia yang saya ada. Apa ceramah yang saya ada sejak 4 tahun ni. Apa kuliah Tuhan, apa kuliah Maghrib, apa kuliah Subuh, apa juga ilmu-ilmu dalam perbendaraan yang saya ada, saya akan bagi kepada tuan-tuan. Saya akan hubungi. Isi dengan borang tu nama, nombor telefon, nama, nombor telefon. Hanya yang ada smartphone. Kalau smartphone tuan-tuan telefon tak boleh WhatsApp, tak boleh Facebook, tak payah. Tak payah tahu kalau tuan-tuan tak payah. Memang tak boleh. Dia mesti. Sebab nanti tuan-tuan dapatkan juga ni. Tuan-tuan dapatkan kad ni. Minta kad dekat Cik Muhammad. Kad saya ni. Kad saya ni di belakang ni ada 6 media sosial. Saya ada Facebook, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada Twitter. Tuan-tuan di sinilah. Tuan-tuan dapat ni, tuan-tuan screenshot. Tahu screenshot? Tahu tak screenshot? Screenshot. Lepas tu hantar kepada semua konteks dalam telefon. Ini dakwah yang kita nak buat. Orang ini nanti insya-Allah akan hubungi saya akan hubungi mereka untuk saya beri khazanah-khazanah yang ada yang boleh dimanfaatkan untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang tuan-tuan, saya bukan nak tuan-tuan, siapa yang nak ikut program-program saya, nak ikut saya punya ceramah-ceramah saya sejak 4 tahun yang lalu, saya kumpulkan free, tak kena bayar 1 sen pun, tak kena bayar. Tapi inilah dia insya-Allah ya. Kemudian tuan-tuan dan puan saya harap ini tuan-tuan dapatkan ni. Ini namanya ialah sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Sijil wakaf tunai malam ini tuan-tuan akan perolehi suami dan isteri dan anak-anak untuk sekaligus malam ini kita menjadi saksi kepada Allah bahawa dengan Ramadan ini insya-Allah hati kita putih bersih untuk kita sama-sama mengabdikan diri kepada Allah dengan tuan-tuan mendapatkan sijil wakaf tunai insya-Allah di luar sana.
Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya haraplah tadi saya sebut dengan kita punya apa ya, Dr. Amin, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan yang nak bersedekah kepada Dr. Amin, silalah tuan-tuan ya. Sedekahlah tuan-tuan dan puan ya. Dia nak menguruskan madrasahnya, dia seorang yang baik, seorang alim dan mempunyai ibadat yang saya sebutkan tadi. Saya dah bersama dengan dia tuan-tuan tiap-tiap tahun sebelum malam yang terakhir. Saya tengok dia hampir tak tidur tuan-tuan ya. Sembahyang Quran, sembahyang zikir. Inilah manusia ni tuan-tuan. 14 tahun berada di bumi Saudi Arabia, 14 tahun mengkaji Islam, dan dia mengimamkan kita tadi. Jadi tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan kat ujung-ujung sana bolehlah ya, dalam tabung ke dalam mana ke tuan-tuan masukkan saja untuk sebahagian yang diberikan kepada Dr. Amin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ya, cukup setakat itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih yang pertama Tuan Haji Razak, terima kasih kepada Cik Mat, terima kasih kepada perempuan yang ramai datang. Saya kata perempuan ni antara madrasah surau yang ramai malam ini tuan-tuan adalah di sini lah, Surau Haji Salim. Selalunya perempuan ada 5-6 orang, 20 orang, tapi kat sini saya ingat dekat-dekat 30 orang asalnya tadi. Alhamdulillah. Ini satu petanda yang sangat baik, yang usaha daripada Haji Razak dan usaha daripada teman-teman yang lain untuk menghidupkan amanah Surau Haji Saleh ini. Mudah-mudahan ini menjadi tuan-tuan gelanggang, jalan, pintu, jembatan untuk membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan ya, rasa saya setakat itu sajalah ya. Jangan lupa tuan-tuan ya, tengok dekat luar, dapatkan ni tuan-tuan dapatkan ni. Sama ada tuan-tuan nak derma tak derma itu soal lain. Kalau tuan-tuan tak ada berupaya nak menderma, doakan saja supaya komplek Al-Nusrah Timah ni akan menjadi kenyataan, insya-Allah. Tuan-tuan baca, saya tak mau sebut. Nanti siapa yang tulis tu nama dan nombor telefon, saya akan bagi dia punya video 3 minit untuk cerita mengenai ini. Kalau tuan-tuan tengok video, yang malas baca boleh tengok video saja, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.